Kerana perak adalah konduktor terbaik, tetapi emas adalah yang paling banyak digunakan dalam elektronik. Hai peminat kejuruteraan, hari ini kita akan membongkar satu misteri yang membingungkan ramai orang. Jika perak adalah logam yang paling baik mengalirkan elektrik, kenapa emas menjadi pilihan utama dalam elektronik? Dan kenapa ia terdapat hampir di semua peranti kita? Ramai antara kita belajar di sekolah bahawa setengah bahan mengalirkan elektrik lebih baik daripada yang lain. Tapi apa sebenarnya yang membuatkan sesuatu bahan itu menjadi konduktor yang baik? Secara asasnya, konduktor elektrik ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir dengan mudah melaluinya. Ini berlaku kerana atom-atomnya mempunyai elektron yang tidak terikat kuat padanya, membolehkan elektron-elektron itu bergerak bebas. Bayangkan sebuah jalan yang penuh dengan kereta. Jika jalan itu luas dan tiada halangan, kereta-kereta atau elektron boleh bergerak dengan cepat dan tanpa masalah. Lebar dan ketiadaan halangan inilah yang kita panggil sebagai rintangan elektrik yang rendah. Semakin rendah rintangan, semakin baik pengaliran. Dan di sinilah perak memainkan peranannya. Ia mempunyai struktur atom yang menjadikannya juara tanpa tandingan dalam konduktiviti elektrik di antara semua logam. Elektron valensinya sangat bebas, mencipta lautan elektron yang boleh bergerak dengan usaha yang minimum. Jika kita mengukur konduktiviti elektrik pelbagai bahan, perak akan berada di puncak senarai mengatasi tembaga dan emas. Ini secara teorinya akan menjadikannya pilihan ideal untuk apa-apa aplikasi yang memerlukan kecekapan tinggi dalam pengaliran arus. Cuma, kalau perak begitu bagus, kenapa kita tak nampak ia digunakan di mana-mana dalam elektronik? Atau lebih tepat lagi, kenapa kita tak ada kabel perak di rumah atau sesentuh perak dalam telefon bimbit kita? Jawapan untuk soalan ini bukan terletak pada keupayaan pengaliran awalnya, tetapi pada ketahanan dan kestabilannya sepanjang masa. Perak ada satu kelemahan besar, iaitu ia mudah teroksida dan menjadi gelap. Anda tahu barang kemas perak yang jadi gelap selepas lama digunakan? Itu adalah proses pengoksidaan atau lebih khusus lagi, pembentukan perak sulfida di permukaan hasil daripada tindak balas perak. Dengan sebatian sulfur yang terdapat di udara, lapisan perak sulfida ini adalah pengalir elektrik yang sangat buruk. Bayangkan jalan Anda yang sempurna untuk elektron setiap hari semakin dipenuhi lubang dan batu, menyukarkan lalu lintas, sama seperti jalan-jalan di negara kita yang tercinta. Satu kontak elektrik yang bermula dengan sangat baik menggunakan perak tulen, dengan cepat akan merosot apabila lapisan sulfida ini terbentuk, meningkatkan rintangan dan akhirnya gagal dalam pengaliran elektrik. Selain daripada penoksidaan yang membentuk lapisan sulfida, perak juga lebih mudah terdedah kepada kakisan elektrolitik. Dalam persekitaran yang lembap, di bawah keadaan arus elektrik dan kelembapan tertentu, ion perak boleh berhijrah dan membentuk jambatan pengalir yang tidak diingini pada komponen elektronik, menyebabkan litar pintas. Untuk elektronik moden yang memerlukan kebolehpercayaan yang sangat tinggi dan pengecilan saiz, siri ini menjadikan perak sebagai pilihan yang tidak sesuai untuk kebanyakan sambungan dan hubungan kritikal, walaupun dengan kekonduksian awalnya yang sangat baik. Tetapi, jika perak mempunyai cabaran-cabaran ini, apa yang begitu istimewa tentang emas sehingga ia dipilih untuk elektronik? Walaupun ia sedikit kurang konduktif dan jauh lebih mahal, kelebihan utama emas terletak pada satu sifat yang dipanggil inersia kimia. Emas ialah logam mulia yang unggul, yang bermaksud ia sangat tahan terhadap kakisan dan penoksidaan. Berbeza dengan perak, emas tidak bertindak balas dengan oksigen di udara, dengan kebanyakan asid maupun dengan sebatian sulfur. Ia kekal berkilau dan konduktif, hampir tidak berubah selama beberapa dekad. Bayangkan jalan elektron itu diperbuat daripada bahan yang tidak pernah rosak. Tidak kira berapa lama atau apa jua keadaan cuaca, ia kekal licin dan sempurna untuk laluan elektron selama-lamanya. Ketahanan terhadap kakisan ini adalah sangat penting untuk ketahanan komponen elektronik. Penyambung yang disalut emas, sebagai contoh, memastikan sambungan elektrik kekal stabil dan mempunyai rintangan yang rendah sepanjang hayat peranti tersebut. Ini sangat penting dalam peranti yang kita gunakan setiap hari, seperti telefon bimbit, komputer, konsol permainan video.
dan terutamanya dalam peralatan misi kritikal seperti avionik, peralatan perubatan dan peralatan angkasa lepas, di mana kegagalan sambungan boleh membawa akibat yang buruk. Selain kestabilan kimianya, emas juga sangat mudah ditempa dan lentur. Ini bermakna ia boleh diregangkan menjadi wayar yang sangat halus atau dileminkan menjadi lapisan yang sangat-sangat nipis yang penting untuk pembuatan komponen kecil seperti microprocessor. Tapi tunggu, emas ialah logam mulia. Bukankah ia jauh lebih mahal daripada perak? Ya, emas memang lebih mahal daripada perak dan tembaga. Namun, dalam bidang elektronik, ia digunakan dalam kuantiti yang sangat kecil. Bila kita bercakap tentang saduran emas, pada penyambung atau laluan pada papan litar, kita merujuk kepada lapisan dengan ketebalan mikron, iaitu pecahan daripada 1 mm. Jumlah emas dalam sebuah telefon pintar sebagai contoh hanyalah beberapa puluh miligram sahaja. Kos keseluruhan emas dalam komponen-komponen ini, walaupun tidak boleh diabaikan, adalah wajar kerana kebolehpercayaan dan prestasi yang tiada tandingan yang ditawarkannya dalam aplikasi berteknologi tinggi. Penjimatan kecil dengan menggunakan bahan yang lebih rendah kualitinya tidak akan dapat menampung risiko kegagalan atau keperluan untuk penggantian yang kerap. Misbah kos faedah, jika mengambil kira jangka hayat dan prestasi, sangat memihak kepada emas. Tetapi, di manakah emas benar-benar menyerlah? Dalam bidang elektronik, anda akan menemuinya hampir di semua sambungan penting. Pin pemproses dan memori RAM disalut emas untuk memastikan komunikasi yang pantas dan tanpa gangguan dengan papan induk. Sesantu dalaman penyambung USB, HDMI dan kabel data berkelajuan tinggi yang lain juga menggunakan emas untuk mengekalkan integriti isyarat di dalamnya. Pada chip semikonduktor, wayar emas ultra nipis digunakan untuk membuat sambungan antara chip silikon dan pin pada package-nya, satu teknik yang dikenali sebagai wire bonding. Keupayaan emas untuk tidak teroksida adalah jaminan bahawa berjuta-juta sambungan dalam peranti kita berfungsi dengan sempurna selama bertahun-tahun. Jadi, dalam situasi apa setiap logam ini benar-benar menonjol? Tembaga, kerana ia adalah konduktor yang sangat baik dan jauh lebih murah, adalah raja bagi pendawaian umum, kabel kuasa dan laluan dalaman kebanyakan papan litar bercetak. Kekonduksian tembaga cukup tinggi untuk kebanyakan aplikasi dan kosnya menjadikannya sesuai untuk penggunaan dalam jumlah besar. Perak digunakan dalam aplikasi yang sangat khusus di mana kekonduksiannya yang unggul amat kritikal dan di mana ia boleh dilindungi dengan berkesan. Seperti pada beberapa sesentuh suis arus tinggi atau pada sesetengah antena, tetapi sentiasa dengan berhati-hati. Pengoksidaan. Emas pula tidak tergantikan apabila kebolehpercayaan, rintangan sentuhan yang rendah dan ketahanan terhadap kakisan adalah faktor utama. Menjamin bahawa peranti kita berfungsi tanpa sebarang kegagalan untuk jangka masa yang lama. Jika anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum melanggan. Tekan butang suka dan aktifkan loceng notifikasi. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini. Jika anda ingin tahu kursus-kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberikan kelebihan dalam kerjaya anda. Dan adakah anda pernah terfikir tentang perbezaan antara logam-logam dalam bidang elektronik? Sekarang anda faham kenapa logam yang begitu mahal ada dalam telefon bimbit anda? Tinggalkan komen di sini tentang apa pendapat anda mengenai penjelasan ini dan jika anda sudah mengetahuinya. Di sebelah, terdapat dua pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan anda dan memuaskan rasa ingin tahu anda. Dan, jika anda ingin menyokong kami, tekan butang suka, langgan saluran, aktifkan loceng dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.